الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Ciri pertama bersungguh-sungguh. Di antara ciri seseorang yang memiliki kemanisan iman dan ciri-ciri orang yang mencintai Nabi SAW, bersungguh-sungguh ingin melihat dan menemani Nabi hingga kehilangan kedua-dua peluang tersebut terasa lebih berat berbanding dengan kehilangan apa sahaja yang ada di dunia. Ini dah kita baca semalam ya. Tangisan gembira Abu Bakar As-Siddiq apabila menjadi sahabat baginda ketika berhijrah. Jadi ketika penghijrahan Nabi SAW dengan para sahabat, penghijrahan pertama itu berlaku antara Nabi dengan Abu Bakar. Penghijrahan Nabi ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut dan menerangkan kepada kita golongan yang terlibat dengan peristiwa hijrah ini, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Daripada orang yang beriman sahaja tapi tidak mampu berhijrah, tak sanggup berhijrah bersama dengan Nabi, meninggalkan kampung halaman, keluarga dan sesuatu yang dimiliki di Mekah. Nak dibandingkan dengan orang berhijrah ini, mereka orang yang benar-benar kuat imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis yang kita akan baca ini, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menangis kerana terlalu gembira diberi peluang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah bersama baginda. Tangisan gembira Abu Bakar As-Siddiq apabila menjadi sahabat baginda ketika hijrah. Jadi penghijrahan Nabi ini berlaku bila, hadirin sekalian? Sebagaimana yang tuan-tuan baca dalam sejarahnya, bila berlaku? Di waktu siang ke di waktu malam? Masyhur maklumat yang sampai kepada kita, penghijrahan yang berlaku kepada Nabi dan juga Abu Bakar ini iaitu di waktu malam. Sebagaimana yang disebut di dalam kitab-kitab sirah, di antaranya Nurul Yaqin. Jadi Rasulullah ni dia keluar dengan Abu Bakar. Dan dia mengamanahkan Sayyidina Ali supaya tidur di tempat dia. Dia mengamanahkan Sayyidina Ali tidur di tempat dia. Wa amara bna ammihi Aliyan, dan dia telah memerintahkan sepupunya iaitu Sayyidina Ali bil mabit makanahu, untuk tidur di tempatnya, kaila yaqa'u syakku fi wujudihi asna al-lain, supaya orang kafir ni tak syok Nabi ni ada ke tak ada lagi dalam rumah. Sekali mereka intai, ada lagi manusia yang berada di tempat tidur yang mereka sangka manusia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahalnya yang tidur di atas katil Rasulullah tu siapa dia? Sayyidina Ali. fa innahum kanu yuraddiduna an-nazra. Mereka duk
Ulang alik perhati min syuqukil babi. Duk perhati di celah belahan pintu. Maknanya ada lubang-lubang pintu kan. Dulu pintu buat daripada papan, pelepah, tamar dan sebagainya. Jadi ada lubang. Mereka duk mengintai melalui lubang tu. Di tempat tidur Rasulullah ni ada tak orang lagi? Tiba sekali tengok ada lagi orang duk tidur. Ni Rasulullah lah ni. Tak lama pula tengok lagi, duk intai lagi. Ada lagi Rasulullah. Rasulullah tak keluar lagi daripada rumah. Liya'lamu wujudahu, untuk mereka mengetahui tentang kewujudan Rasulullah. Summa sajja aliyan bi burdihi. Dalam sirah ini menyebut Rasulullah selimut Sayyidina Ali dengan selimutnya. Rasulullah menyelimuti Sayyidina Ali dengan selimutnya. Wa kharaja 'alal qaum, dan Rasulullah pun keluarlah. Setelah dia selimut Sayyidina Ali, dia pun keluar. Wa huwa yaqra'u, hal keadaannya dia membaca ayat Quran. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia baca ayat tu baru dia keluar. Fa alqallahu an-nauma 'alaihim hatta lam yarahu ahadun. Lalu Allah Ta'ala campurkan mengantuk kepada orang kafir ni, sehingga bila Rasulullah keluar seorang pun tak nampak. Bila Rasulullah keluar seorang pun tak nampak. Walam yazal alaihi salatu wassalam sa'iran hatta tuqabil ma'as siddiq, sehingga dia keluarlah, sehinggalah dia sampai bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Wasara, dan lalu bila mereka berdua bertemu di waktu malam, hatta balagha gharah thurin, sehingga sampailah gua Sur. Fakhtafaya fihi, lalu mereka bersembunyi di dalamnya. Sebenarnya cerita ni tak betul, walaupun saya baca. Cerita ni tak betul. Kita telah meyakini bahawa riwayat yang paling sahih selepas Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat ataupun maklumat yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke 3906. Hadis yang ke 3906, Rasulullah SAW berhijrah dengan Abu Bakar ni di tengah hari. Dia berhijrah tengah hari. Yang keduanya, dia tidak menempatkan Sayyidina Ali di tempat tidurnya, dia tidak selimut Sayyidina Ali, dan dia keluar, dia tidak baca wa ja'alna min baini aydihim saddan sampai habis. Cuma cerita tu maknanya tidak tepat lah. Kalau kita ukur, kita nilai melalui apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bila kita baca balik, semua kitab-kitab sirah ni mereka ambil daripada Ibnu Hisham. Ibnu Hisham pula, siapa guru sirah dia? Adalah Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Ishaq ini, sebahagian daripada ulama-ulama rijal, ulama-ulama jarah wa ta'dil menolak periwayatannya, termasuklah Imam Malik. Bahkan Imam Malik mengeluarkan satu kata-kata yang kasar terhadap Ibnu Ishaq ini sebagai suatu perkara yang menunjukkan tajrih. Dia kata Ibnu Ishaq ini dajjal, untuk memberi peringatan kepada orang bahawa riwayatnya tidak diterima. Cuma sebahagian ulama terima riwayat Ibnu Ishaq. Kalau sekiranya apa yang diriwayatkan itu tepat dengan apa yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang sebenar. Kalau riwayatan Ibnu Ishaq ini bertentangan dengan ulama hadis, maka ulama orang tolak riwayat dia. Jadi cerita hak kita duk dengar apa dia tentang penghijrahan Nabi begini-begini sebagaimana dalam kitab sirah tu tak betul sebenarnya. Jadi siapa-siapa yang nak ceramah ke, nak sebar kepada orang, cukup sekadar malam ini. Kita ambil riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah bukanlah berhijrah di tengah malam, dia di tengah hari. Tak terlibat langsung dengan Sayyidina Ali. Jadi banyaknya cerita-cerita ini bila kita tengok, kita teliti, sebenarnya riwayat yang membabitkan semua peristiwa yang besar di dalam sejarah Islam ini, membabitkan Sayyidina Ali, semuanya riwayat bila kita teliti didatangi oleh puak-puak Syiah untuk mengagung-agungkan Sayyidina Ali, melebihi sahabat-sahabat yang lain. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat yang lain juga turut terlibat memberi sumbangan kepada Rasulullah di dalam perjuangan Islam, lebih-lebih lagi di dalam peristiwa apa? Di dalam peristiwa hijrah. Maknanya sedikit pembetulan daripada apa yang pernah kita pegang, bahawa Rasulullah berhijrah di waktu malam, padahalnya di tengah hari.
Imam Bukhari meriwayatkan daripada isteri Nabi Aisyah, beliau berkata pada suatu siang yang panas. Dia terjemuh apa yang ni pun pada siang. Yang panas terik ketika kami sedang duduk di rumah Abu Bakar. Semoga Allah meridai beliau. Tiba-tiba ada orang yang berkata kepada Abu Bakar, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan kain penutup kepala baginda. Biasanya baginda tidak datang pada waktu sebegini. Rasulullah ni masa waktu orang tidur qailullah ke, waktu orang makan tengah hari, Rasulullah tak datang. Di maknanya adab-adab kita menjadi tetamu orang. Sebab tidur qailullah ni hukum dia sunat. Di tengah hari ni sunat sebelum masuknya waktu zuhur untuk mendatangkan kekuatan kita berqiyamul lail. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau hari Jumaat, Rasulullah dia qailullah pada selepas sembahyang Jumaat, dan juga dia makan tengah hari selepas sembahyang Jumaat. Adapun kalau hari Isnin, selain daripada hari Jumaat, dia qailullah sebelum zuhur. Jadi cuma pada hari itu, hari yang Rasulullah memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan hijrah, pada ketika itu dia datang ke rumah Abu Bakar di waktu tengah hari. Itu adalah Rasulullah SAW sedang berjalan dengan kain penutup kepala baginda. Biasanya baginda tidak datang pada waktu sebegini. Abu Bakar berkata, ibu bapaku tebusan buat dirinya. Apa maksud tuan-tuan? Orang-orang Arab selalu menggunakan bi'abi anta wa ummi. Bi'abi wa ummi maknanya demi ayahku dan juga ibuku menjadi tebusan. Maknanya sanggup menjadi ibu yang disayangi, ayah yang disayangi sebagai tebusan. Jadi Rasulullah SAW ini diletakkan, maknanya suatu tempat kedudukan yang sangat tinggi. Demi Allah, baginda tidak akan datang pada waktu begini, melainkan ada perintah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Bakar dah boleh faham. Abu Bakar dah boleh faham, mesti ada arahan baru yang datang daripada Allah. Kalau tidak, Rasulullah tak pernah datang dalam waktu sebegini. Aisyah berkata, Rasulullah SAW sampai dan meminta izin untuk masuk. Bagi rumah orang bukan boleh terus masuk, kena minta izin dulu. Kalau tuan rumah tak benarkan masuk, kita kena balik ya. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak masuk ke sesebuah rumah yang mana rumah itu bukan rumah kamu, yang pertamanya Allah Ta'ala kata di dalam surah An-Nur, bagi salam dulu. Selepas bagi salam, minta izin masuk. Tengok Rasulullah minta izin. Sebab itu memang arahan daripada Allah Ta'ala. Di dalam ayat yang lain pula, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Andai kata tuan rumah kata balik mungkin masa pada hari itu dia tak bersedia nak terima kita sebagai tetamu. Dia ada masalah ke, dia ada tugas, ada kerja ataupun dia sibuk. Dia kata hari ni minta maaf lah, tak mampulah nak jemput entah datang masuk ke rumah, anak dia hair sikit, sibuk hari ni. Jadi kita tak boleh puas hati. Orang Melayu kita cepat puas hati. Allah, apa ni orang datang daripada jauh-jauh kan, tak bagi masuk. Tapi sekarang ni mudah. Kita nak pergi rumah orang, kita telefon dulu, hello dulu. Lepas tu kita WhatsApp dulu. Dia bersedia, maka kita pergilah. Kalau dia tak bersedia, kita tak pergi. Jadi itu adab-adab bila kita menjadi tetamu. Jadi Rasulullah ni, walaupun dia nak dibandingkan dengan Abu Bakar, dia paling mulia di sisi Allah. Tetapi dia tak langgar begitu saja. Dia minta izin kepada Abu Bakar untuk masuk dalam rumah Abu Bakar. Abu Bakar pun mengizinkan baginda masuk. Kemudian baginda bersabda kepada Abu Bakar, perintahkan semua yang ada di rumahmu untuk keluar. Yang ada dalam rumah ni keluar semua. Sebab dia nak cerita satu benda rahsia. Keluar semua. Abu Bakar menjawab, tapi mereka semua ahli keluargamu, bukan orang lain ahli keluargamu, anak beranak, anak beranak kita juga, bukan orang lain. Sebab Abu Bakar kan bapa mentua kepada Rasulullah
Siapa anak Abu Bakar? Anak Abu Bakar yang berkahwin dengan Rasulullah? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam rumah ni bukan orang lain. Puak larak kita belaka. Tak payah keluar. Baginda pun bersabda, sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar berhijrah. Allah Ta'ala suruh berhijrah. Hijrah yang berlaku kepada umat Islam ini berapa kali? Berapa kali? Penghijrahan daripada Mekah ke Madinah ini penghijrahan yang terakhir. Maknanya 4 kali. Habsyah 2 kali, Taif, lepas tu kepada Madinah Al-Munawwarah. Abu Bakar berkata, maksudnya aku akan menemanimu wahai Rasulullah. Nabi menjawab, ya benar. Adakah aku akan menjadi temanmu di dalam hijrah ini? Rasulullah kata ya. Masa tu dia seronok sangat sampai menangis. Dalam ramai sahabat itu hadirin sekalian, Allah Ta'ala pilih Abu Bakar menjadi teman Nabi. Sebab itu di dalam kitab Kifayatul Muhtadi, orang yang menolak sahabat-sahabat lain, sebahagian ulama kata dia sebagai sahabat, sebagian ulama kata tak kafir. Kalau tolak sahabat lain, yang sahabat ini bersahabat dengan Nabi, kecuali tolak Abu Bakar sebagai sahabat. Sebab dalil dalam Al-Quran ada tentang persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar. Izhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah Ta'ala cerita dengan dhamir. Izhuma fil ghari. Ingatlah ketika mereka berdua di dalam gua. Siapa mereka berdua? Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Abu Bakar semoga Allah meridai beliau, tidak tahu resiko ketakutan dan bahaya yang bakal dihadapi ketika hijrah. Rasulullah, Abu Bakar pun tahu apa kesan, apa risiko, apa musibah yang akan berlaku. Di antaranya orang akan tangkap dia, penjara dia, seksa dia, bunuh dia kerana bersama dengan Nabi pergi hijrah. Tetapi dia sanggup terima risiko tersebut. Nak cerita sayangnya Abu Bakar ni kepada Nabi. Tak sanggup berpisah dengan Nabi. Namun perkara tersebut sedikit pun tidak memberi kesan ataupun mengurangkan keinginan untuk menemani baginda. Tak ada kesan lah, walaupun bayangan itu ada di dalam pemikiran dia. Bayangan apa? Bayangan tentang resiko bila keluar dengan Rasulullah. Oleh itu ketika Nabi menerima permintaan untuk menemani baginda, Abu Bakar terharu menitis air mata, bergembira kerana mendapatkan peluang berharga tersebut. Bukan senang. Berkawan-kawan biasa tu boleh ramai yang terlibat, yang menjadi persahabatan dengan Rasulullah. Tetapi maknanya yang nak bersama dengan Rasulullah pergi berhijrah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, Ibnu Ishaq menambah dalam riwayatnya, Aisyah berkata, aku melihat Abu Bakar menangis, sedangkan aku tidak berfikir akan ada yang menangis kegembiraan kerana hal tersebut. Jadi menangis ni kadang-kadang kerana sedih, kerana takut, kerana susah hati. Kadang-kadang menangis ini kerana terlalu gembira. Abu Bakar radhiyallahu an menangis kerana terlalu gembira. Dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemani beliau di dalam peristiwa hijrah. Sebab itulah kita tengok di dalam manaqib sahabah. Hadis-hadis Nabi ni kalau kita mengaji dia ada bab manaqib, iaitu kelebihan. Jadi ulama-ulama hadis meletakkan kelebihan kalau daripada kalangan lelaki ni, orang yang pertama adalah Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ini adalah merupakan sahabat yang sangat hebat. Dia bersama dengan Nabi SAW ketika senang dan ketika susah. Tidak lain dan tidak bukan di atas tujuan untuk memenangkan agama Islam, memberi sumbangan sekadar kemampuan yang beliau miliki. Dan kita selalu tahu di dalam sejarahnya, di antaranya di dalam peperangan Badar, sahabat-sahabat berebut-rebut untuk memberi sumbangan sebanyak mungkin sekadar kemampuan mereka untuk memastikan kemenangan kepada umat Islam di dalam peperangan Badar. Jadi setiap kali berlaku peperangan ataupun bila diminta memberi sumbangan, semua keadaan Abu Bakar mendahului para sahabat. Lalu dalam peperangan Badar, Sayyidina Umar tanya Rasulullah, Abu Bakar bagi banyak berapa peratus daripada harta dia? Sumbangan dia banyak mana yang dia sumbangkan dalam peperangan ini? Sayyidina Umar bagi setengah. Dia rasa dia paling banyak lah.
Dia nak atasi, dia nak lawan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah atau Abu Bakar ni dia bagi semua. Bila ditanya apa yang tinggal kepada kamu wahai Abu Bakar, yang tinggal kepada aku Allah dan Rasul. Tak ada apa langsung. Sampai ke mati tak boleh nak lawan sumbangan nafkah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi layaklah Abu Bakar ini yang diberi gelaran As-Siddiq. Abu Bakar yang paling sangat-sangat membenarkan ataupun mengiyakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.